sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada semua peserta forum falsafah kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai perbincangan yang sangat penting ini. Hari ini kita akan membincangkan isu-isu kontemporeri dalam pendidikan yang bertemakan akhlak dan etika. Seperti yang kita sedia maklum, falsafah pendidikan memenuhi pelbagai cabaran yang berkaitan dengan isu-isu etika dan moral. Dalam konteks ini, kemahiran digital muncul sebagai satu alat penting yang mampu mengerajui pembelajaran bermakna bagi para pendidik. Dalam era digital yang semakin berkembang, krisis alam sekitar, ekonomi, hak asasi manusia dan seumpama dengannya adalah isu utama yang perlu dihadapi oleh guru-guru pada masa kini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, pendidikan bukan sekadar proses penyampaian ilmu, tetapi juga merupakan alat untuk membentuk karakter dan nilai-nilai moral individu. Untuk membincangkan isu-isu ini, kami telah menjemput beberapa ahli panel yang berpengalaman dalam bidang pendidikan dan falsafah. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Maka dengan itu, alangkah bolehlah jika kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel pertama, Saudari Marcella Desitoni. Ahli panel kedua, Saudari JK. Panel ketiga, Saudari Madeline Jerry. Keempat, Saudari Wahida. Dan yang terakhir, Saudari Luciana Teresa. Kelima-lima ahli panel kita ini akan berkongsi pandangan dan pengalaman mereka mengenai isu-isu ini, dan kami juga akan membuka ruang untuk perbincangan terbuka di mana anda semua boleh menyuarakan pendapat dan soalan anda kepada ahli-ahli panel kita nanti. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan dengan sesi pertama. Kita mulakan dengan ahli panel yang pertama, Saudari Marcella Desitoni. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan para hadirin sekalian. Hari ini saya akan mengupas satu isu yang penting dan relevan dalam perbincangan kita, yaitu perlindungan hak minoriti dalam konteks liberalisme dan pluralisme, dan bagaimana ia memainkan peranan penting dalam pendidikan di Malaysia. Baiklah, liberalisme berpegang kepada prinsip kebebasan individu, memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup dengan kebebasan pribadi tanpa diskriminasi. Dalam pendidikan, liberalisme menekankan keadilan sosial dan akses yang sama rata. Namun, persoalannya, adakah pendekatan ini cukup untuk memastikan keadilan bagi golongan minoriti? Pluralisme pula, di sisi lain, mengiktiraf dan menerima kepelbagaian latar belakang, kepercayaan dan budaya dalam masyarakat. Ia melampaui kebebasan individu dengan menekankan perlindungan hak-hak minoriti yang sering terpikir dalam pendidikan dan sosioekonomi. Baiklah, Malaysia sebagai negara yang mempunyai kepelbagaian etnik, budaya dan agama, terdiri daripada majoriti bangsa Melayu serta golongan minoriti seperti Cina dan India, dan juga etnik lain seperti orang asli serta penduduk pribumi Sabah dan Sarawak. Dalam konteks ini, perlindungan hak minoriti dalam sistem pendidikan menjadi isu penting. Walaupun sistem pendidikan di Malaysia memberi peluang kepada semua kaum untuk mendapatkan pendidikan, terdapat cabaran yang dihadapi oleh golongan minoriti. Sebagai contoh, sekolah jenis kebangsaan yang mengutamakan pengajaran dalam bahasa ibunda kaum Cina dan India sering menjadi subjek perdebatan. Di satu pihak, sekolah-sekolah ini membantu mengekalkan identiti budaya dan bangsa minoriti. Namun di pihak lain, ada pandangan bahawa
Sistem pendidikan berbagai aliran ini boleh memperkukuhkan jurang perkauman dan menghalang integrasi nasional. Dalam konteks liberalisme dan pluralisme, isu ini membawa kepada perbincangan tentang bagaimana kita boleh mengimbangi keperluan untuk mengekalkan identiti budaya dengan kepentingan integrasi nasional. Adakah kita perlu mengekalkan sekolah-sekolah yang beraliran bahasa ibunda bagi memelihara hak budaya golongan minoriti, atau adakah kita perlu merombak sistem pendidikan ini untuk mewujudkan lebih banyak lagi integrasi antara kaum? Baiklah, selain kaum Cina dan India, satu lagi golongan minoriti yang sering terpinggir dalam sistem pendidikan di Indonesia ialah orang asli dan masyarakat pribumi di Sabah dan Sarawak. Kajian menunjukkan bahawa pelajar daripada golongan ini sering menghadapi kesukaran untuk bersaing dalam sistem pendidikan arus perdana. Faktor seperti kemiskinan, akses yang terhad kepada infrastruktur pendidikan dan perbezaan bahasa menyebabkan pelajar dari komuniti ini mempunyai kadar keciciran yang lebih tinggi berbanding kaum lain. Dalam konteks liberalisme dan pluralisme, hak golongan ini perlu dilindungi melalui pendekatan yang lebih inklusif. Contohnya, program pendidikan khas yang mengambil kira bahasa dan budaya tempatan yang perlu diteruskan untuk membantu pelajar orang asli dan pribumi Sabah serta Sarawak untuk menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan arus perdana. Ini boleh dilakukan melalui kurikulum yang lebih konseptual dan pengajaran dalam bahasa ibunda mereka, selain daripada memastikan kemudahan infrastruktur yang lebih baik di kawasan pedalaman. Kesimpulannya, dalam konteks liberalisme dan pluralisme ini, perlindungan hak minoriti dalam sistem pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang seimbang. Walaupun prinsip liberalisme menjamin kebebasan dan hak individu, pluralisme menuntut kita untuk mengiktiraf dan menghormati kepelbagaian budaya dan hak kolektif kumpulan minoriti. Malaysia sebagai sebuah negara yang pluralistik perlu memastikan bahawa sistem pendidikan kita bukan sahaja adil tetapi juga inklusif dan mampu melindungi kepentingan golongan minoriti. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel utama atas pandangan yang sangat benar mengenai perlindungan hak minoriti dalam konteks liberalisme dan pluralisme, terutamanya dalam isu pendidikan di Indonesia. Baiklah, perbincangan ini memberi kita banyak renungan tentang bagaimana kita dapat memastikan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif bagi semua golongan dalam masyarakat. Sekarang, kita akan beralih kepada ahli panel kedua kita yang akan membincangkan isu yang tidak kurang pentingnya, iaitu isu krisis alam sekitar. Dalam konteks pendidikan, kita perlu memahami bagaimana krisis ini mempengaruhi bukan sahaja persekitaran kita, tetapi juga masa depan generasi yang akan datang. Untuk membincangkan lebih lanjut tentang isu krisis alam sekitar dalam konteks akhlak dan etika, saya ingin menjemput ahli panel kedua untuk berkongsi pandangan beliau. Terima kasih saudara moderator. Baiklah, seperti yang kita semua sedia maklum, dalam era digital ini, kemahiran digital menjadi salah satu kunci utama kepada pembelajaran yang bermakna, khususnya dalam konteks pendidikan, falsafah dan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang pesat ini, kita berhadapan dengan berbagai cabaran etika yang memerlukan pemikiran kritis dan juga pemikiran yang reflektif. Salah satu isu utama yang perlu ditangani adalah krisis alam sekitar yang pada masa kini semakin meruncing. Dalam konteks ini, falsafah dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kemenjadian guru yang menyadari tanggung jawab mereka terhadap alam sekitar. Menggunakan kemahiran digital, guru dapat meningkatkan kesedaran pelajar
isu-isu etika yang berkaitan dengan krisis alam sekitar itu sendiri, serta memupuk sikap bertanggung jawab dalam kalangan pelajar. Misalnya, melalui platform dalam talian, guru boleh memperkenalkan pelajar kepada pelbagai sumber maklumat tentang perubahan iklim, pemanasan global dan juga kesan aktiviti manusia terhadap ekosistem. Selain itu juga, kemahiran digital membolehkan pelajar untuk mengakses dan juga menganalisis data yang relevan yang secara tidak langsung dapat membantu mereka untuk memahami dengan lebih mendalam tentang isu-isu ini serta implikasi etika yang akan timbul akhirnya. Baiklah, dalam konteks pendidikan pula penting untuk kita membincangkan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Dengan mengintegrasikan kemahiran digital dalam pengajaran falsafah, guru bukan sahaja dapat melatih pelajar untuk menjadi seorang yang berpikir kritis ataupun pemikir kritis, tapi juga guru boleh membentuk mereka menjadi seorang pemimpin yang lebih bertanggung jawab dalam menghadapi isu-isu global ini seperti krisis alam sekitar inilah. Oleh itu adalah jelas bahawa kemahiran digital ini bukan sahaja menerajui pembelajaran yang bermakna, tetapi juga boleh secara tidak langsung membentuk kemenjadian individu yang lebih peka terhadap isu-isu etika dalam dunia moden pada masa kini. Itu sahaja, terima kasih. Terima kasih panel 2 atas pencerahan mengenai hubungan antara kemahiran digital dan pendidikan dalam konteks etika serta tanggungjawab terhadap alam sekitar. Anda telah menggariskan dengan jelas betapa pentingnya pendidikan falsafah dalam membentuk pelajar yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga bertanggungjawab terhadap isu-isu yang mempengaruhi dunia kita. Baiklah, krisis alam sekitar adalah isu yang sangat relevan dan penggunaan kemahiran digital dalam pengajaran membolehkan pelajar untuk mengakses maklumat dan data yang diperlukan untuk memahami kesan aktiviti manusia terhadap ekosistem. Ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesedaran etika dan moral di dalam kalangan pelajar. Sekarang, mari kita beralih kepada panel ketiga untuk mendalami lagi isu-isu berkaitan etika dalam konteks pendidikan. Panel 3, sila berikan pandangan anda tentang peranan media serta cabaran etika dan akhlak yang timbul akibat penggunaannya dalam kehidupan moden. Baiklah, selamat sejahtera kepada semua hadirin yang dihormati. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengupas peranan media serta cabaran etika dan akhlak yang timbul akibat penggunaannya dalam kehidupan moden. Hal ini terutamanya memberi kesan kepada masyarakat dan mempunyai implikasi yang signifikan terhadap pendidikan. Dalam era digital yang semakin pesat berkembang ini, media telah menjadi instrumen utama yang memainkan peranan penting dalam membentuk pandangan dan pemikiran masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan falsafah dan teknologi. Namun, dengan pelbagai platform media yang wujud, kita kini berdepan dengan cabaran besar dalam membezakan informasi yang sahih dan palsu. Perkara ini memerlukan kemahiran literasi media yang tinggi dalam kalangan pengguna. Salah satu isu utama yang perlu ditangani adalah penyebaran maklumat palsu yang mampu mempengaruhi keputusan serta pendapat masyarakat secara signifikan. Seperti yang dinyatakan oleh Siti Nur Izian Diana Al-Hadi pada tahun 2022, penyebaran maklumat tidak tepat boleh menyebabkan kekeliruan dan pengaruh negatif dalam kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan falsafah dapat memainkan peranan
vital dalam membantu pelajar memahami tanggung jawab mereka sebagai pengguna media yang bijak dan kritis. Dengan memanfaatkan kemahiran digital, para guru berpeluang memperkenalkan prinsip-prinsip etika media kepada pelajar. Misalnya, melalui pembelajaran dalam talian, guru boleh mengajar teknik untuk mengenal pasti sumber maklumat yang boleh dipercayai serta cara untuk menilai kesahihan berita yang disampaikan. Seperti yang dikatakan oleh Rahman Minta Ginting pada tahun 2021, pemahaman etika media adalah kunci untuk membentuk masyarakat yang berpengetahuan dan bertanggung jawab, yang mana individu tidak hanya menerima maklumat secara membuta tuli, tetapi juga mampu menilai dan mengkritik secara objektif. Di samping itu, kemahiran digital membolehkan pelajar berinteraksi dengan berbagai jenis media, termasuk video, artikel, dan podcast. Interaksi ini memperluas pemahaman mereka mengenai isu-isu sosial dan politik yang kompleks. Menurut Yusuf pada tahun 2021 menyatakan bahawa individu yang berkemahiran dalam literasi media lebih cenderung untuk membuat keputusan yang berinformasi dan kritis apabila berhadapan dengan berbagai maklumat. Dengan kata lain, literasi media bukan sahaja membantu pelajar memahami isi kandungan, tetapi juga dalam menganalisis konteks dan niat isi balik maklumat tersebut. Dalam konteks pendidikan pula, adalah penting untuk membincangkan bagaimana media dapat digunakan sebagai alat untuk menggalakkan pemikiran etika dan moral dalam kalangan pelajar. Hal ini bukan sahaja membantu mereka mengembangkan pandangan yang lebih luas, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Oleh itu, dengan mengintegrasikan kemahiran digital dalam pengajaran falsafah, guru bukan sahaja melatih pelajar untuk menjadi pemikir kritis, tetapi juga individu yang peka terhadap isu-isu etika yang muncul dalam dunia media moden ini. Oleh hal yang demikian, pendidikan falsafah dan etika media harus berjalan seiring bagi melahirkan generasi yang mampu beradaptasi dengan cabaran masa depan. Seperti yang ditegaskan oleh Kadin KST pada tahun 2022, pendekatan yang bersepadu dalam pendidikan etika media dapat membentuk individu yang bertanggung jawab dan cerdik teknologi. Tuntasnya adalah penting untuk mendekati isu-isu ini dengan kesedaran dan pemahaman yang mendalam. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahawa generasi akan datang bukan sahaja cerdik media, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika yang tumbuh bagi menjalani kehidupan dalam masyarakat yang pelbagai dan kompleks ini. Terima kasih. Terima kasih atas pandangan ahli panel 3. Isu yang dikupas oleh ahli panel 3 sangat mendalam. Baiklah, saya akan teruskan dengan mengupas topik yang semakin merisaukan, iaitu isu ekonomi dalam konteks pemikiran etika moden, khususnya hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan guru. Dalam era globalisasi yang penuh dengan cabaran ini, isu ekonomi sering menjadi tajuk perbincangan utama. Ketidaksamarataan ekonomi, akses kepada pendidikan berkualiti, dan pemerkasaan sumber daya manusia adalah antara isu penting yang harus kita tangani dengan segera. Semua ini berupaya untuk membentuk masa depan kita dan generasi yang akan datang, seperti yang dinyatakan oleh Kang Suk Fan 2013 yang menekankan bahawa ketidaksamarataan ekonomi bukan sahaja mempengaruhi akses kepada pendidikan berkualiti, tetapi juga perkembangan sumber daya manusia yang diperlukan dalam era globalisasi.
dari perspektif etika, kita harus menilai sejauh mana keputusan ekonomi dan ekonomi memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat. Pendekatan utilitarianisme yang sering menekankan kebaikan terbesar untuk bilangan terbesar boleh menjadi pedoman. Namun, kita perlu berhati-hati. Pendekatan ini kadang-kadang boleh mengakibatkan pengabaian terhadap individu yang terjejas secara negatif oleh keputusan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Smith pada tahun 1863, kita harus memastikan bahawa kesejahteraan semua pihak diambil kira. Hal ini demikian kerana penggunaan pendekatan ini memerlukan kepekaan terhadap implikasi sosial dan moral keputusan yang dibuat. Contohnya, dalam usaha syarikat untuk memaksimumkan keuntungan, kesejahteraan pekerja seringkali terpinggir. Hisham 2016 menyatakan bahawa dalam konteks ini, isu gaji yang tidak adil, jam kerja yang berlebihan dan pengabaian terhadap keselamatan pekerjaan menjadi semakin nyata. Dalam konteks pendidikan, adalah penting untuk mendidik pelajar mengenai tanggungjawab sosial yang hadir bersama keputusan ekonomi. Mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam kurikulum dapat membantu mereka memahami bahawa keputusan yang diambil haruslah tidak hanya menguntungkan secara kewangan, tetapi juga selaras dengan prinsip etika. Menurut Mazlan 2018, pendidikan etika dalam kurikulum dapat membantu pelajar yang peka terhadap isu sosial dan ekonomi. Selanjutnya, kita tidak boleh mengabaikan peranan teknologi dalam mempengaruhi ekonomi. Dalam era digital ini, kemahiran teknologi dan literasi digital menjadi sangat penting. Adab 2016 menekankan bahawa akses kepada teknologi dan alat digital adalah penting untuk memastikan setiap pelajar mempunyai peluang yang sama dalam pendidikan. Ketidaksamaan dalam akses kepada teknologi boleh mencipta jurang pendidikan yang lebih besar, yang akan memberi kesan kepada kemenjadian mereka di masa hadapan, seperti yang dinyatakan oleh Graham 2019. Ketika membincangkan isu ekonomi, kita juga harus mempertimbangkan kesan perubahan iklim dan pemeliharaan sumber alam. Tindakan ekonomi yang tidak beretika boleh mengakibatkan kerosakan alam sekitar yang seterusnya akan mempengaruhi generasi akan datang. Menurut Dyer 2020, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk pemikiran kritis di dalam kalangan pelajar tentang tanggungjawab mereka terhadap alam sekitar dan ekonomi. Akhir sekali, sebagai pendidik, kita harus memberi penekanan kepada nilai-nilai etika dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggalakkan pelajar berfikir secara kritis tentang isu-isu ekonomi dan impak keputusan mereka terhadap masyarakat. Kita sedang membentuk mereka menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan beretika. Sebagai penutup, pemikiran etika moden menyediakan kita dengan kerangka kerja untuk menilai dan menanggapi cabaran ekonomi secara beretika dan bertanggungjawab dengan mengintegrasikan nilai-nilai di dalam pendidikan. Kita bukan sahaja membina generasi yang cemerlang dalam bidang akademik, tetapi juga sensitif terhadap isu-isu sosial dan ekonomi yang lebih luas. Itu sahaja. Terima kasih kepada panel kita tadi kerana telah membincangkan dengan sangat mendalam. Isu media ini adalah satu perkara yang memerlukan perbincangan lanjut dalam pendidikan kita. Seterusnya, saya mempersilakan panel keempat yang akan mengupas isu hak asasi manusia, khususnya tentang pendidikan untuk hak asasi manusia. Baiklah, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu secara inheren, tanpa mengira latar belakang jantinya bangsa, agama atau sebarang status yang lain. Konsep ini berakar umbi dalam prinsip bahawa semua manusia dilahirkan dengan martabat dan hak yang
kebebasan berbicara, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk terlibat dalam pemerintahan. Pengisytiharan hak asasi manusia sejagat UNHCR yang diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1948 adalah dokumen yang penting yang merangkumi pelbagai hak ini dan menetapkan standard global bagi perlindungan hak asasi manusia. Pendidikan hak asasi manusia memainkan peranan yang penting dalam membina kesedaran tentang hak-hak ini. Melalui pendidikan, individu dapat memahami dan menghargai hak mereka serta tanggungjawab sosial yang menyertainya. Hak asasi manusia bukan sahaja bertujuan untuk mendidik tentang hak-hak yang ada, tetapi juga untuk mengarahkan pemikiran kritis dan tindakan proaktif dalam mempertahankan hak asasi manusia di dalam masyarakat. Ini termasuklah memupuk nilai-nilai seperti toleransi, keadilan dan penghormatan terhadap kepelbagaian. Di samping itu, isu-isu kontemporari seperti diskriminasi, ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia seringkali mencabar pelaksanaan prinsip-prinsip ini. Dalam banyak negara termasuk Malaysia, terdapat keperluan untuk mengintegrasikan pendidikan hak asasi manusia ke dalam kurikulum sekolah bagi memastikan generasi yang akan datang mempunyai kesedaran yang lebih tinggi tentang isu-isu ini. Ini adalah penting bukan sahaja untuk membina masyarakat yang lebih adil, tetapi juga untuk memastikan bahawa setiap individu dapat menikmati hak-hak sepenuhnya. Namun demikian, pelaksanaan hak asasi manusia seringkali terjejas oleh faktor-faktor seperti budaya, politik dan undang-undang tempatan. Oleh itu, adalah penting untuk mendekati isu ini dengan sensitif terhadap konteks budaya dan sosial di mana ia diterapkan. Hal ini, pendidikan harus disesuaikan dengan nilai-nilai tempatan sambil tetap menghormati prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Dengan cara ini, kita dapat membina budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang berterusan dan inklusif dalam masyarakat kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih panel 4 atas penerangan yang sangat mendalam dan berinformasi mengenai hak asasi manusia serta peranan penting pendidikan dalam memupuk kesedaran terhadap isu ini. Memang jelas bahawa memahami hak-hak asas ini adalah kunci kepada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, terutamanya dalam konteks pendidikan. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada panel yang terakhir, iaitu panel yang kelima yang akan membincangkan isu sosial dalam pendidikan mengenai pemikiran etika moden, khususnya dari aspek akhlak dan etika yang berkaitan dengan isu-isu sosial semasa dalam pendidikan serta cabaran yang bakal kita hadapi pada masa hadapan. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Hari ini saya ingin mengupas isu yang semakin mendesak dalam konteks sosial pendidikan kita, yaitu pembulian cyber dalam kalangan pelajar. Pembulian cyber atau cyberbullying telah menjadi ancaman yang semakin ketara di dunia pendidikan digital, di mana sempadan antara sekolah dan media sosial semakin kabur. Platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok sering digunakan untuk menyerang, menghina, atau merendahkan martabat seseorang, khususnya dalam kalangan pelajar. Isu ini bukan sahaja memberi impak psikologi yang mendalam, tetapi juga mencerminkan kemerosotan nilai moral dalam kalangan generasi muda. Baiklah, dari sudut falsafah, kita boleh menunjuk kepada konsep etika deontologi yang dipergerakkan oleh Immanuel Kant. Menurut falsafah ini, setiap individu mempunyai tanggungjawab moral untuk bertindak dengan cara yang menghormati maruah orang lain tanpa mengira akibat tindakan tersebut. Dalam konteks ini, bully cyber jelas bahawa tindakan menghina atau mencemooh orang lain melalui medium
digital merupakan pelanggaran hak asasi dan prinsip moral ini. Tindakan ini tidak berasaskan pemikiran kritis atau etika yang original, tetapi lebih kepada penguasaan nafsu, serakah untuk mendominasi dan memusnahkan keyakinan orang lain. Persoalannya, mengapakah isu ini begitu relevan dalam pendidikan? Kajian telah menunjukkan bahawa lebih 30% pelajar sekolah menengah di Malaysia pernah menjadi mangsa pembulian cyber. Ini memberi impak yang cukup besar, terutamanya dari aspek psikologi, di mana ramai pelajar mengalami kemurungan, tekanan emosi, dan dalam kes-kes yang lebih ekstrim, keinginan untuk mengakhiri hidup. Perkara ini juga telah merosakkan suasana pendidikan yang sepatutnya menjadi medan untuk membina karakter, bukannya untuk meruntuhkan moral dan harga diri individu. Jika kita ingin mengatasi isu ini, cabaran masa depan adalah terletak pada bagaimana kita menyemai pendidikan moral yang lebih berkesan dalam kalangan pelajar. Pendidikan formal sahaja tidak mencukupi. Oleh itu, kita perlu mengintegrasikan pendekatan falsafah dalam kurikulum yang menekankan pembangunan moral dan etika, serta mengajar pelajar untuk menganalisis akibat moral daripada tindakan mereka, sama ada dalam dunia nyata maupun maya. Pelajar perlu didedahkan dengan prinsip-prinsip falsafah moral seperti etika utilitarianisme yang mementingkan kebaikan kepada orang ramai dan bukannya hanya untuk kepuasan diri. Ini penting dalam memupuk perasaan tanggung jawab sosial dan empati. Dua elemen yang penting semakin hilang dalam era digital ini. Tambahan lagi, perlu ada sinergi antara ibu bapa, guru dan pihak berkuasa dalam memastikan pendidikan moral bukan sahaja terhad di sekolah, tetapi juga diperkukuhkan di rumah dan komuniti. Kajian ini menunjukkan bahawa intervensi berasaskan falsafah moral boleh membantu belajar memahami nilai-nilai moral dengan lebih mendalam dan seterusnya mencegah mereka daripada terlibat dalam tingkah laku yang tidak beretika. Jelaslah bahawa buli cyber bukan sekadar masalah teknikal atau disiplin, tetapi adalah krisis moral yang mendalam. Kita perlu mengubah cara kita mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan falsafah yang utuh, agar mereka dapat mengharungi cabaran sosial di masa hadapan dengan lebih berintegriti. Ini bukan sahaja akan membina masyarakat yang lebih harmoni, tetapi juga membentuk insan yang lebih bertanggung jawab dari sudut moral. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kelima kita atas kupasan yang amat komprehensif. Isu pembulian cyber sememangnya cabaran besar dalam dunia pendidikan hari ini, dan pendekatan yang anda cadangkan pasti akan membuka jalan untuk penyelesaian yang lebih berkesan. Penting juga untuk kita mengingatkan bahawa pendekatan pendidikan yang berlandaskan etika dan moral bukan sahaja membantu menangani masalah buli, tetapi juga membina masyarakat yang lebih berkepribadian dan beradab. Keseimbangan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan adalah cabaran yang perlu kita hadapi bersama. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Hintailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kehilafan diri kami sendiri. Allahuakbar. Saya akhiri forum isu-isu kontemporari dalam pendidikan yang bertemakan akhlak dan etika pada hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.